Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perkara yang anda kena fokus dalam video kali ini ialah yang pertama, apakah feature anime matrix yang Asus perkenalkan dekat Asus Zephyrus G14 ni, dan yang kedua, adakah Asus mampu keluarkan potensial sebenar Ryzen 9 dan juga RTX 2060 dekat Asus Zephyrus G14 ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Dalam video kali ini saya akan review Asus Zephyrus G14. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe guys. Jom. Actually, Asus Zephyrus G14 ni antara produk yang jadi tumpuan orang masa CES awal tahun ni sebelum PKP hari itulah. Bukan sebab dia punya performance, sebab semua orang tahu yang Asus akan letak performance yang mantap dekat Asus Zephyrus ni. Tapi sebab feature anime matrix yang belum pernah ada dekat laptop-laptop lain, even brand Asus sendiri. Basically, anime matrix ni ialah dot-dot lampu yang ada dekat belakang display yang mana kita boleh adjust dia punya efek guna software Armoury Crate. Biasa kat belakang ni kita akan nampak logo ROG mata tu kan, kadang-kadang warna merah, kadang-kadang warna gold, kadang-kadang warna silver. Tapi yang kali ni kita boleh ubah dia punya logo ni ikut efek yang kita nak, yang Asus dah bagi kepada kita. Ataupun kalau kita nak tulis teks macam saya sedang riak pun tak ada masalah. Ataupun kalau kita nak tukar muka kita, nak tukar muka Saitama pun tak ada masalah. Bagi saya feature ni bijak, memang ada added value dekat laptop ni. Lagi-lagi untuk siapa-siapa yang suka guna laptop dia dekat coffee shop macam Starbucks, ataupun nak guna dekat McD, dekat Texas Chicken yang air dia boleh refill tu, kita boleh riak dengan bangganya lah. Alright, settle bab anime matrix, saya nak kongsikan sikit tentang outlook dan fizikal Asus Zephyrus G14 ni sebelum saya sentuh bab performance dia. Overall, dari segi design, laptop ni memang sangat atraktif dengan konsep minimalis tambah dengan anime matrix tadi yang ada dekat belakang display. Tak salah kalau saya kata ini ialah laptop yang paling lawa saya pernah tengok pada tahun 2020. Actually, compare dengan kebanyakan laptop lain, Zephyrus G14 ni laptop gaming yang kecil, ringan, berat dia 1.6 kilo saja dengan ketebalan 18mm. Size screen yang dia letak dekat sebuah laptop gaming bernama G14 ni ialah 14 inci. By the way, model yang anda sedang tengok ni ialah warna putih. Dia bagi nama Moonlight White. Dia ada satu lagi model yang warna kelabu gelap iaitu Eclipse Grey. So, bila kita compile balik semua benda ni, tebal 18mm, berat 1.6 kg dan skrin 14 inci, kita akan tahu yang Asus gila-gila kejar mobility dekat Asus Zephyrus G14 ni. Senang untuk user bawa ke hulu, ke hilir, ke sana, ke sini, macam tu. Dan tentang I/O connection dia, belah kanan kita ada satu port USB Type-C 3.1 Gen 2 dan kita ada dua port USB Type-A 3.0. Lepas tu belah kiri dia pula ada charging port, lepas tu ada HDMI 2.0, ada port USB Type-C yang mana dia juga berfungsi sebagai charging port, dan kita ada satu combo audio jack. Kalau anda baca review-review kat internet, ramai yang minta Asus letak SD card slot dan mereka kata this will be the perfect gaming laptop. Tu orang kata lah. Actually kan, laptop ni dia tak ada webcam. That's why Asus boleh buat satu laptop yang bezel screen dia sangat nipis. Kaca skrin dia pakai jenis matte. Lepas tu panel dia level IPS dan dia guna 2K resolution. Refresh rate model yang saya review ni 60Hz dan dia tak ada extra feature gaming macam Adaptive Sync ataupun Nvidia G-Sync. Jadi bila kita main game, dia punya tearing dan ghosting tu memang teruk. Kalau nak overcome masalah ni, nak tak nak kita kena set 60 FPS. Kita kena lock dia punya FPS. Kita kena on V-Sync dia. Kalau anda nak yang lebih smooth, anda kena tunggu model 120 FPS sebab model tu dia akan datang dengan Adaptive Sync. In term of quality color dekat screen laptop Asus Zephyrus G14 ni, Asus dia dah validate benda ni dengan Pantone dan dia dah dapat certified dari Pantone. Jadi quality screen yang kita nampak tu, color dia memang power habis lah. Tak kisah anda seorang gamer ataupun anda seorang graphic designer ataupun video editor, warna yang anda akan nampak dekat G14 ni warna yang agak tepat di situ. Alright, dari segi power pula, first kali dari segi bateri, saya agak terkejut dengan kualiti
kapasiti bateri Asus Zephyrus G14 ni sebab dia tahan agak lama untuk sebuah laptop gaming. Kemudian yang kedua, dia datang dengan dua charger, satu 180W dan satu lagi 60W, yang mana 60W ni dia punya connection jenis Type-C yang kita boleh cucuk dekat Type-C belah kiri laptop ni lah. Tentang 180W punya charger ni, kita boleh nampak dekat sini Asus cuba betul-betul nak bagi kepada user satu laptop yang mobility, yang boleh bawa ke mana-mana. Normally kalau kita tengok laptop yang dia datang spesifikasi monstrous, Ryzen 7, Ryzen 9 ataupun mungkin i7, i9 macam tu, dia akan datang dengan satu power brick ataupun charger yang besar gedabak, 230W, 280W. Tapi untuk Zephyrus G14 ni dia datang dengan 180W sahaja. Yes, so sangat kecil, senang untuk kita bawa ke mana-mana dan alhamdulillah, akhirnya saya dapat cerita kepada anda tentang performance Asus Zephyrus G14 ni. Sebenarnya saya agak kecewa dengan performance in-game Asus Zephyrus G14 ni. Anda bayangkan saya test dengan Dota 2 2K resolution dengan prosesor Ryzen 9 RTX 2060 FPS yang saya dapat tak lebih dari 60 FPS. Sedangkan bila kita cek dekat GPU usage ketika tu 99%. By the way, sekali lagi laptop ni dia punya spek, first kali dia pakai Ryzen 9 4900H, lepas tu RAM dia 16GB DDR4 3200MHz, dia pakai SSD NVMe 1TB, lepas tu RTX 2060 Max-Q design. Ini graph yang saya dapat untuk higher setting in-game dengan resolution 2K. Seriously, saya tak dapat terima result FPS laptop ni sebab bagi saya sangat rendah untuk sebuah laptop yang harga dia menghampiri RM8,000 Malaysia. FPS dia akan jadi lagi teruk bila mana kita record in-game video macam yang saya tunjuk kepada anda ni lah. Dari segi temperature untuk CPU dan juga GPU sebenarnya normal. Jadi kita tahu yang tak berlaku thermal throttling. Tapi dia punya performance macam ni lah. GPU usage dia 99% untuk kebanyakan game. Tapi yang bestnya CPU usage memang rendah gila. And trust me, ini antara laptop yang tunjuk kepada saya CPU usage dia rendah gila. Bukan rosak, tapi performance untuk CPU dia memang padu. Walaupun saya kecewa dengan performance gaming Zephyrus G14 ni, bukanlah bermaksud yang laptop ni kita tak boleh guna dia untuk main game. Basically, okay je. Even untuk Warzone, saya main dengan smooth tanpa ada sebarang masalah. Macam dalam video yang saya tunjuk kepada anda ni lah. Cuma saya personally expect performance yang lagi tinggi. Come on guys, Ryzen 9 dengan RTX 2060 kot. Harga pun RM8,000 Malaysia. Ini graf perbandingan antara Asus Zephyrus G14 dengan Asus TUF Ryzen 7 dengan GTX 1650 Ti yang saya review sebelum ni. Anda nampak tak point yang saya cuba sampaikan dengan graf tadi? Alright, tentang thermal performance untuk laptop ni luar dan dalam dia memang panas. Bila kita main game, baru satu game 10 minit macam tu, kita akan dapat rasa panas dekat keyboard laptop ni. Panas dia tu kan, bukan panas yang biasa, panas yang boleh menyakitkan kita juga. Tapi nasib baik performance in-game dia tak kacau sangat. Masih berada pada tahap yang normal. Actually Asus ada bagi kepada kita turbo mode untuk kita pecut kipas sampai 3500 RPM. Tapi kita kena sambung power dari charger 180W. Kalau kita sambung power dengan charger Type-C 60W, kita tak akan dapat pilih turbo mode. Maksimum pun kita boleh pilih performance mode. Dan bab performance ni, part yang paling saya puji dekat Zephyrus G14 ni ialah pada rendering. Kebolehan dia render satu-satu video. Bayangkan saya render satu video 16 minit dengan sequence 4K. Render 4K juga, dia boleh ambil masa 26 minit sahaja. Sangat laju. Untuk speed SSD pula, yang ni memang cemerlang habislah. Read dan juga write speed seperti yang anda dapat tengok sekarang lah. Dan laptop ni sebenarnya ada satu slot SSD lagi untuk kita tambah. Sebagai penggulungan untuk video review saya kali ni, yang pertama tentang anime matrix yang ada dekat Zephyrus G14 ni, benda ni memang kita kena puji Asus sebab dia cuba bawa satu unsur kelainan dekat mereka punya gaming layup. Cuma ikut pengalaman saya, benda yang melibatkan kosmetik ni awal-awal memang kita teruja, memang kita terangsang, tapi bila dah guna lama-lama dia akan anda pun faham lah macam mana kan. Yang kedua tentang dia punya performance, memang saya agak kecewa dengan performance Asus Zephyrus G14. Laptop ni dibuat khas untuk gaming. Memang mereka positionkan Zephyrus G14 ni untuk gaming, tapi performance gaming macam saya tunjuk kepada anda, Dota 2 2K resolution dengan RTX 2060 Ryzen 9 dapat tak lebih dari 60 FPS. Memang mengecewakan. But bila saya fikir balik kan,
Asus Zephyrus G14 ni dia tak sama dengan kebanyakan laptop gaming yang lain, which is dia kecil. Dia 14 inci. Dia punya adapter pun dia pakai 180 watt adapter. Dia tak pakai 280 watt untuk keluarkan performance sebenar laptop tu. So, bila kita fikir balik dari segi form factor, okay, dia punya performance sebenarnya acceptable. Even lagi power compare dengan laptop gaming lain yang 15.6 inci sebenarnya. Kalau kita tengok PC sekalipun, kita bandingkan dua jenis PC. Satu PC jenis ATX saiz yang besar tu, satu lagi jenis ITX. Kita akan dapati yang untuk pilih hardware ITX sangat susah dan dia punya harga biasanya sangat mahal compare dengan ATX punya casing. Kalau contohlah Ryzen 7 dengan RTX 2060, kalau kita buat PC biasa maybe kita dapat dalam RM4,000 Malaysia, tapi bila kita tukar ke ITX form factor yang kecil, dia akan jadi sampai RM4,500 Malaysia macam tu lah. That's why untuk Zephyrus G14 ni tak pelik bila mana dia punya harga tu cecah RM8,000 Malaysia. Harga dia ialah RM7,699. To be honest, kalau anda tanya saya akan beli ke tak? Saya akan fikir 100 kali dulu. Berat untuk saya beli laptop ni sebab dia punya performance macam ni. Tapi kalau saya fikir dari segi mobility, dari segi kecil, senang untuk bawa ke mana-mana, mungkin yes jawapan saya. So, itu saja dari saya. Untuk makluman anda, Asus tak sponsor saya video ni. That's why saya berani kutuk mereka dari segi gaming performance. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.